Boleh. Biar ayah buat. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. من العليم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Ia menurunkan air hujan dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah dengan airnya, menurut kadar yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluknya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Dan dari benda-benda yang dibakar di dalam api, untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan. Juga timbul buih seperti itu. Demikian Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan yang salah. Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanyut terbuang. Manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia, maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misal-misal perbandingannya. Bagi orang-orang yang menyahut seruan Tuhan mereka sahajalah balasan yang sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang ingkar, yang tidak menyahut seruannya, kalaulah mereka mempunyai segala apa jua yang ada di bumi disertai dengan sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menebus diri dengannya.
Mereka itu disediakan baginya hitungan hisab yang seburuk-buruknya, serta tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Dan amatlah buruknya tempat tinggal itu. Maka adakah orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, wahai Muhammad, perkara yang benar, sama dengan orang yang buta mata hatinya? Sesungguhnya orang-orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Orang-orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak merombak mencabuli perjanjian yang telah diperteguhkan itu. Dan orang-orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, dan yang menaruh bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka, serta takut kepada kesukaran yang akan dihadapi semasa soal jawab dan hitungan amal pada hari kiamat. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara berterang-terang. Dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat, iaitu syurga yang kekal, yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu, memberi hormat dengan berkata, selamat sejahtera kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Maka amatlah baik balasan amal kamu di dunia dahulu. Bermula daripada ayat 17 sehingga ayat 24. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, pada juzuk yang ke-13, yang menjelaskan kepada kita tentang perbandingan yang benar dan yang batil, dan tempat kesudahan orang-orang yang bahagia yang mentaati perintah Allah, dan tempat kembalinya orang-orang yang celaka yang menderhaka pada perintah Allah, yang menolak untuk beriman dan menerima kebenaran. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat, awsaf orang-orang yang disebut sebagai ulul albab, yang mempunyai akal, yang mempunyai mata hati. Disebut 9 sifat mereka yang utama, dan juga tentang balasan yang akan mereka perolehi, serta kemuliaan yang diucapkan oleh malaikat yang mengunjungi mereka, serta ucapan para malaikat kepada mereka di dalam syurga. Maka ini antara intisari kandungan penafsiran ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini. Kalau sebelum ini, pada penafsiran sebelum ini, Allah Ta'ala memberi perbandingan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur, seperti bandingan orang yang celak dengan orang buta, dan bandingan seperti cahaya dan kegelapan. Maka untuk ayat yang ke-17 ini masih lagi Allah beri satu perbandingan untuk menunjukkan kebatilan itu memang tidak ada keuntungan apa-apa. Bermula perbandingan Allah bahawa kebatilan itu dan orang-orang yang mengikut kebatilan itu seperti orang buta, yang walau mereka boleh berjalan, walau mereka boleh makan, walau mereka boleh minum, tetapi mereka hilang satu kenikmatan yang besar, iaitu pandangan, melihat kebenaran. Dan juga bila Allah beri perbandingan cahaya dan kegelapan, walau mungkin mereka ada mata, tapi bila berada dalam kegelapan mereka tetap meraba-raba. Walau mata nampak, tapi dalam kegelapan maka mereka tak akan mampu jumpa jalan keluarnya. Maka Allah menyebut bandingan yang ketiga pula, dan bandingan yang keempat. Jadi ada 4 perbandingan: gambaran kekufuran, gambaran kebatilan, dan gambaran yang menolak kebenaran.
Kalau dahulu kita dah sebut 2. Pada ayat yang ke-17 ini Allah sebut lagi 2 gambaran. Kata Allah, anzala minas sama'i ma'a. Dan dia Allah yang menurunkan dari langit itu air. Allah menyebut perkataan air untuk menunjukkan manfaat yang tidak boleh ditolak oleh mana-mana manusia. Sekaya mana pun kita tak boleh tidak, melainkan kita amat memerlukan air. Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa kuasa menurunkan air ialah Allah SWT. Bila mana Allah Ta'ala menahan langit daripada mengeluarkan air, maka berlakulah kemarau, kepanasan. Dan berlakulah kehancuran dan kemusnahan. Fasalat, lalu air ini mengalir, kata Allah. Salat mengalir dengan banyaknya. Audiyatum biqadariha, lembah, tanah-tanah, mengikut kadar yang Allah tentukan. Ya, kalau air ini Allah biarkan dia bergerak, dia tumpah atas tanah, maka nescaya tidak berlaku hujan, melainkan akan banjir dan binasa. Melainkan setiap hari turunnya hujan, maka Allah tentukan kadar hujannya. 2 hari, 3 hari, 4 hari, berapa juta liter sekali turun. Semua ditentukan oleh Allah dengan hikmah. Kerana itu kita berdoa kepada Allah. Kita meminta pada Allah, wa imma menurunkan hujan atau menghentikan hujan. Kerana Allah yang berkuasa mutlak dalam menurunkan hujan dan menentukan kadar hujan. Kerana itu bila seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah ketika mana Nabi SAW berkhutbah, sambil berkata, ya Rasulullah, telah binasa kampung kami, tanaman-tanaman kami, ternakan-ternakan kami dan kami semua. Dek kemarau yang panjang. Maka Rasulullah SAW mendoakan supaya diturunkan hujan. Maka hujan turun bermula hari Jumaat. Sehingga datang Jumaat yang akan datang. Lelaki yang sama datang lagi mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, telah binasa tanam-tanaman kami, ternakan-ternakan kami. Dek hujan yang banyak. Maka Nabi membaca doa menghentikan hujan. Yang kita sebut semalam. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan yang memberi manfaat pada kami, bukan yang memberi mudarat kepada kami. Maka ini menunjukkan bagaimana Allah yang menentukan kadar air. Fahtamala sailu, lalu air ini membawa banjirnya. Kata sai yakni banjir, ini air yang melimpah. Zabadar rabiya. Zabadan artinya buih. Rabian yang berada di permukaan atas. Bila air itu mengalir dengan deras, maka kita akan dapat buih-buih terbentuk. Dan sifat buih dia berada pada atas sekali. Untuk Allah Ta'ala memberi gambaran kebatilan, kekufuran, memang nampak seperti mereka berada di atas. Tapi perumpamaan mereka berada di atas seperti buih yang menunggu masa untuk hilang. Nampak je gah ke atas, tapi cuma buih. Maka itulah gambaran kekufuran. Ini pada misal yang pertama. Allah sebut dulu gambarannya. Allah menurunkan hujan, lalu membasahi setiap tanah, mengaliri setiap lembah, lalu mengalirkan air yang deras, dan di atas air yang deras itu buih-buih yang terapung-apung di atasnya. Yang disebut dengan perkataan zabadan, buih, rabian yang ada pada permukaan atas. Wa mimma, dan juga kata Allah, daripada apa yuqiduna alaihi finnar, apa-apa yang dibakar menggunakan api, yakni logam. Ibtira'a hilyatin, untuk mencipta hiasan. Au mata'in, atau perkakas-perkakas. Zabadu misluh, juga ada buih di atasnya. Kita tuan-tuan ambil emas. Lalu kita bakar emas tu dicairkan. Maka dia, kerana kita nak bentuk barang kemas lepas ni. Gelang, subang, maka juga berlaku buih di atasnya. Yang bila terbentuk saja logam tadi, maka buih itu hilang. Dan sama juga ketika mana menempa perkakas-perkakas dari logam. Puyuk belanga, kualinya. Kita nak buat senduk sodeknya. Bila besi ni dibakar, atau logam itu dibakar. Tak kira guna besi, guna aluminium ke, guna kuprum ke, guna apa bentuk logam sekalipun. Maka dalam proses pembakaran tadi akan ada buihnya. Buih itu sentiasa sifatnya di atas. Tetapi dia akan hilang bila mana siapnya barang kemas.
Dan bila mana siapnya perkakas. Dan bila mana berhentinya hujan dan air itu mengalir dengan secara tenang kembali, maka buih-buihnya semuanya hilang. Kata Allah, kazalika, demikian itu. Yadribullahu al-haqqa wal batil. Allah memberi perbandingan yang benar dan yang salah. Apa yang benar yang salah? Bandingan seperti air yang turun dari langit lalu mengalirkan, memenuhi bumi, dan dalam proses pengalirannya ada buih-buih di atas, dan juga ke mana menempa barang kemas atau menempa perkakas-perkakas alatan-alatan kegunaan kita. Logam-logam yang dipanaskan juga, logam-logam ini mengeluarkan buihnya. Tapi bila mana ia kering, sejuk sehingga dibentuk logam ini, maka buih itu juga hilang. Kadzalika, demikian itu. Yadribullahu al-haqqa wal batil. Allah memberi satu gambaran beza kebenaran dan kebatilan. Kata Allah, fa'amma zabad, adapun buih-buih yang kamu nampak, memanglah di atas sekali. Memanglah dia paling kelihatan sehingga kadang-kadang menutup air yang mengalir di bawahnya. Menutup air yang mengalir di bawahnya. Macam kita tengok buih air Pepsi, buih air Coca-Cola, buih teh tarik ombak rindunya, buih di atas. Bawahnya kekal airnya, buih tadi hilang macam tu. Tak ada nilainya, cuma hiasan. Kebatilan nampak seperti perhiasan. Sebab dia duduk atas sekali, tapi dia rapuh. Dia menunggu kehancuran, dia menunggu hilang. Kata Allah, fa'amaz zabad fayadhhabu jufaa, maka buih-buih itu akan hilang jufaa, secara sia-sia. Maka tak ada lagi kesannya. Perkataan jufaa maknanya tak ada langsung. Hilang tanpa jejak. Dengan kata lain, tiada memberi manfaat lagi. Tak boleh beri apa-apa kebaikan, tak beri apa-apa kemuliaan. Maka perkataan jafa, kalau dalam bahasa Arab menyebut ma yarmihul wadi minaz zaba ila jawanibihi, suatu seumpama akan berselerakkan di tepi-tepi. Buihlah sekali, dia tak boleh main tengah, dia kena main tepi-tepi, duduk tepi. Dia tak akan bergerak tengah-tengah. Dia akan berada tepi-tepi, menunjukkan dia mula tersisih dan terbuang. Lalu kata Allah lagi, wa amma, dan ada pun ma yang fa'unnas, apa sahaja yang memberi manfaat kepada manusia, fayamkusu fil ard, akan menetap kekal tinggal atas muka bumi. Contoh kita tengok macam ni lah. Bukan sekadar gambaran benar dan batil. Sama juga segala perangai baik, perangai buruk. Kalau perangai baik, maka dia kenal orang. Yang kita sebut harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama dia. Yang ini kebaikan. Kebaikan sebagai disebut dalam hadis, al-birru la yunsa. Kebaikan itu tak pernah dilupakan orang. Apatah lagi kebenaran. Dia akan kekal sampai bila-bila. Fayamkusu fil ard, menetap di muka bumi. Kadzalika, demikian itu. Yadribullahu al-amthal. Allah telah memberi misalan-misalan yang banyak. Kalau kita perhati dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut perbandingan-perbandingan yang banyak. Dalam hadis-hadis juga, Nabi SAW menyebut perbandingan-perbandingan yang banyak. Sama ada Allah bandingkan sesuatu yang batil tadi dengan sifat-sifat yang sementara. Dan Allah Ta'ala membandingkan sesuatu yang baik itu dengan sifat-sifat yang kekal. Umpamanya, kalau kita baca dalam surah Nur, juga ada perbandingan. Dia ada banyak ayat-ayat lain sebagai satu contoh. Sebab bila Allah sebut di sini, kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikian Allah memberi perumpamaan yang banyak. Amthal maknanya perumpamaan yang banyak. Di antaranya sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nur, firmanullah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Dan orang-orang kafir, amalan mereka bagaikan fata morgana. Bila kita sebut kata sarabin biqi'ah, seumpama kalau kita berjalan tengah panas, kita tengok dari jauh umpama air, sebut fata morgana. Nampak dari jauh seperti air. Namun bila kita mendekatinya, dia kering, tak ada air pun. Begitu amalan orang kafir, nampak banyak. Dia buat benda tu, dia buat benda ni, tetapi di sisi Allah, ia kosong. Sama sebagaimana orang yang berjalan, melihat dari jauh di tengah panas, seperti ada lopakan air, ada lopak air, tetapi bila dia menghampirinya, tak ada apa-apa. Kemudian ditengok lagi, sana dia lagi, pergi lagi, tak ada apa-apa. Maka ini fata morgana. Yang disebut sebagai sarabin biqi'ah. Fata morgana yang sia-sia. Demikian Allah Ta'ala memberi perbandingan amalan orang kafir. Sebab itu tuan-tuan jangan teruja dengan kebaikan orang kafir. Kerana semuanya sia-sia.
Dan ini yang disebut dalam ayat yang lain. Bila Allah menyatakan, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Demikian kami bawa seluruh kebaikan mereka di dunia dahulu, kemudian kami jadikan ia debu-debu yang berterbangan. Yang ini tak dinilai. Ini perbandingan-perbandingan yang dibuat oleh Allah SWT. Demikian juga kalau kita melihat hadis Nabi, Rasulullah juga memberi satu perbandingan dan antara orang yang berpegang dengan kebenaran dengan orang yang berpegang dengan kekufuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masali wa mislukum kamasali rajulin istawqada naran falamma adaat ma hawlahu ja'ala al-firashu wa hadhihi ad-dawabu allati yaqa'na fi an-nar yaqa'na fiha wa ja'ala yahjizuhunna wa yaghlibnahu fayaqtahimna fiha fadhalika masali wa mislukum wa masal fadhalika masali wa mislukum ana akhizum bihujazikum anin nar halumma anin nar fataglibuni fataqtahimuna fiha. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bandingan aku seumpama aku dengan kamu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api. Ketika mana terang sekelilingnya tiba-tiba datang kelkatu. Lalu kelkatu ini dengan beraninya menjunam diri dalam api. Maka satu persatu jatuh. Dan dia telah memenuhi api tersebut. Terus menceroboh api tersebut sedangkan dia melihat kawan-kawannya yang mati. Maka itulah perumpamaan aku dengan kamu. Aku cuba memegang belakang kamu supaya tidak termasuk dalam neraka. Tidak termasuk dalam api. Tetapi kamu terus ingin masuk dalam neraka. Ingin masuk dalam api sehingga kamu mengalahkan aku dan masuk ke dalamnya. Artinya Rasulullah SAW beri perumpamaan, aku berdakwah pada kamu. Nak selamatkan kamu daripada api neraka. Nak beritahu pada kamu bahaya api neraka. Tapi kamu terus melakukan perkara yang membawa diri kamu masuk api neraka. Dan kamu mengalahkan aku. Yang ni tetap berdegil nak buat benda tu. Walaupun aku memegang belakang-belakang kamu. Aku pegang belakang kamu ni supaya jangan kamu pergi. Pegang belakang tak kuat. Maka yang ni tetap nak ke depan. Tetap nak menjunamkan dirinya dalam api neraka bagaikan kelkatu yang masuk, yang menjerumus diri dalam api. Maka itu juga perbandingan yang disebut tentang orang-orang kafir. Kata Allah lagi, lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Dan orang-orang yang sentiasa mentaati Allah. Perkataan istijabah, yakni mentaati Allah dalam seluruh perintah-perintah Allah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan amalan-amalan yang memberi manfaat kepada mereka di hari akhirat kelak. Dengan mengorbankan dunia mereka, mereka mendapat gandaan lebih banyak daripada apa yang mereka lakukan. Kata Allah, orang-orang yang sentiasa taat pada Allah dan Rasulnya dan tunduk kepada perintah Allah, al-husna, baginya syurga. Perkataan husna di sini maknanya syurga, jannah. Walladzina lam yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak mahu mematuhi Allah, mengikuti perintah Allah, kelak mereka akan menyesal. Lalu mereka cuba untuk menyelamatkan diri. Kata Allah, lau anna lahum, kalau mereka ada, ma fil ardi jami'a, semua dunia ini milik mereka, wa mislahu, dan seganda lagi milik mereka, ma'ahu laftadau bih, mereka akan menggunakan itu semua untuk menebus diri mereka daripada terkena azab Allah. Nak tunjuk tuan-tuan sekalian, mana ada orang atas dunia ni, kekayaannya ialah seluruh dunia ini dan sekali ganda lagi dunia. Maksudnya 2 kali dunia dia dapat. Mana ada? Kalau kita tengoklah orang paling kaya di dunia siapa? Berapa juta je dia ada? Atau berapa bilion dia ada? Katakan dia ada 120 bilion. Atau mungkin dia katakan ada 1 trilion sekalipun. Dia ada 1 trilion duit dia. Apakah itu nilai harga bumi? Kan? Masa lagi kecil. Untuk dibandingkan dia nak memiliki bumi. Tapi Allah gambarkan penyesalan orang kafir, penyesalan orang yang tidak mahu mentaati perintah Allah, tidak mahu tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kelak dia akan menyesal kalaulah baginya dunia ini miliknya dan seumpamanya lagi miliknya, laftadau bihi, dia akan gunakannya untuk menebus kesilapannya supaya tidak dimurkai oleh Allah, supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah. Lalu kata Allah, ulaika lahum, mereka lah. Bagi mereka, mereka ini, bagi mereka su'ul hisab, seburuk-buruk hisab. Seburuk-buruk perhitungan.
Maksudnya, buku catatan mereka penuh dengan kejahatan. Kerana kekufuran menjadikan kebaikan tidak punya nilai walau sedikit pun. Orang kalau kafir, walau dia buat baik banyak. Katakan orang kafir kat dunia ni dia tak minum arak, dia tak berjudi, dia tak berzina, dia tolong fakir miskin, dia tolong para jandanya, dia tolong orang-orang susahnya, dia memerintah adil. Semua benda dia buat baik belaka. Dia tak pernah pukul orang, dia tak pernah bunuh orang. Dan dia buat undang-undang melindungi manusia. Semua baik, 100%. Melainkan dia tidak beriman pada Allah. Maka di hari hisab nanti terbatas semua kebaikan dia. Kerana iman syarat untuk diterima satu amalan. Habis. Ini kata Allah. Tetapi ini bukan kata-kata manusia. Ini bukan ijtihad ulama. Ini kata-kata Allah. Siapa pun yang kafir tidak bernilai baginya seluruh amalannya. Seluruh kebaikannya. Seluruh ketaatannya. Kerana dia kafir. Baginya su'ul hisab. Seburuk-buruk hisab. Kenapa seburuk hisab? Kerana walaupun dia ada baik, tak dinilai. Maka dia menjadi seburuk-buruk hisab. Yang jahat tu memanglah jahat. Tapi yang baik-baik pun tak dikira. Tetapi bayangkan kalau kita buat sesuatu yang baik, tak dikira. Bukankah itu satu penyelesaian lagi teruk? Umpama kita buat kerja rumah cikgu, kita suruh buat. Katakan. Cikgu ni bagi soalan, kita pun buat tebal ni. Tapi tak menjawab pun soalan. Tapi tebal. Akhirnya cikgu ambil buang tong sampah. Kita penat buat ni. Sebab tesis ni 400 muka surat. Tapi dia tak menjawab pun apa yang ditanya tadi. Maka perbuatan tu sia-sia. Tidak ada faedahnya. Maka kerana itu disebut su'ul hisab. Seburuk-buruk hisab. Kerana amalan-amalan yang disangka beri manfaat. Anak pinak yang disangka boleh beri manfaat. Harta kekayaan yang disangka boleh menolong dan membantu. Tiba-tiba semuanya berlalu begitu sahaja. Maka ini yang disifatkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Amilatun nasibah, yang beramal tapi penat. Dia amal tapi penat. Dia tak ada nilai di sisi Allah. Siapa? Sebab dia tidak mentaati Allah. Taat Allah bermula dengan iman kepadanya. Ini taat Allah. Taat pada Allah. Kalau orang tu taat dengan macam-macam perintah tapi tak beriman, dia tak mentaati Allah. Kemudian kata Allah, wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka ialah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat mereka akan mendiaminya, mereka akan kekal di dalamnya. Afaman ya'lam, apakah sama orang yang tahu? Annama unzila ilaika min rabbik, bahawasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad daripada Tuhanmu adalah kebenaran yang sebenar, kaman huwa a'ma, atau seperti orang yang buta. Ayat ini turun kepada Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dan juga turun kepada Abu Jahal laknatullahi alaihi. Apa beza mereka berdua? Kata ulama tafsir, summa nazala fi Hamzah radhiyallahu taala anhu wa Abi Jahal. Kama dzakara Ibn Abbas qauluhu ta'ala afaman ya'lam, ay la yastawi man ya'lam minan nas anna munazzal ilaika ya Muhammadu min rabbika huwal haqq alladhi la shakka fihi wa la lubsa fihi bal huwa kulluhu haqqun fa akhbaruhu kulluha haqqun wa awamiruhu wa nawahihi adlun kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kata ulama tafsir, yani Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, afaman ya'lam, apakah sama orang yang mengetahui bahawa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad itu semuanya benar dari Allah, iaitu Hamzah, sama ke Hamzah? Kaman huwa a'ma, dengan orang yang tak tahu ini datang dari Allah, yang buta, namanya Abu Jahal. Walaupun ayat ini turun kepada kepribadian ini, iaitu Hamzah dan Abu Jahal, tetapi dalam penafsiran Al-Quran, para ulama bersepakat, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran setiap ayat itu ialah lafaz yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Memang ayat ini bagi menceritakan beza Hamzah dengan Abu Jahal. Dua-dua ni tuan-tuan sekalian ialah orang yang mahir bahasa Arab. Dua-dua ni suku Quraisy. Dua-dua ni orang yang dihormati dalam masyarakat. Dan dua-dua ni orang berani, orang gagah, orang kuat. Hamzah dan Abu Jahal. Tapi tak sama dua ni dia sudut mana. Hamzah
Allah buka pintu hatinya untuk mengetahui kebenaran. Dan mengetahui kebenaran wahyu yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia beriman tanpa teragak-agak. Dia mengetahui bahawa perintah ini dari Allah. Larangan ini dari Allah. Tiada keraguan padanya. Tiada kekeliruan padanya. Semua yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu benar. Segala cerita-cerita yang dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu benar. Segala perintah-perintah, segala larangan-larangannya adalah adil. Sebagaimana Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimah Allah. Kebenarannya dan keadilannya. Yang ini sifat kalimah Allah, dia adalah benar. Dan sifat kalimah Allah itu dia ada adil. Adil yang dimaksudkan ialah ianya berlaku sebagaimana atau ia berada sebagaimana yang sepatutnya. Kalau kita definisikan adil, letak sesuatu pada tempatnya. Maka sifat kalimah Allah, sifat Al-Quran, dia menceritakan sesuatu pada tempatnya. Menceritakan sesuatu dengan kebenarannya. Ini sifat adilnya. Maka Abu Jahal tidak mengambil aktibar. Maka umpamanya kata Allah seperti orang buta. Tuan-tuan, orang kalau buta memang dia tak tahu. Kerana dia tak nampak. Innama yatadzakkaru ulul albab. Bahawasanya kata Allah, yang benar-benar berfikir tentang kebenaran Al-Quran itu ulul albab. Bila kita sebut perkataan ulul albab dalam terjemahan mudah, ialah orang-orang yang berakal. Orang-orang yang punya akal. Ataupun orang-orang yang mempunyai kepandaian dan kecerdikan. Perkataan lubun yakni hati. Albab hati. Yang punya hati. Dan lubun juga memberi maksud aklun. Jamaknya uqulun. Yakni orang-orang yang yatta'izu wa yatazakkaru. Yang fikir, yang menung, yang mengkaji. Bukan jenis mengikut. Dia meneliti. Maka dia pun nampak kebenaran ni. Maka Allah Ta'ala menyebut, apakah dia sifat ulul albab? Dalam ayat seterusnya Allah menyebut 9 sifat mereka. Kata Allah, alladzina, ulul albab itu orang-orang yang yufuna bi ahdillah, menyempurnakan janjinya dengan Allah. Wala yanqudunal mitsaq, dan tidak pernah memungkiri, tidak pernah mencerobohi, tidak pernah menanggalkan kewajiban-kewajiban Allah dan juga perintah-perintah Allah daripada diri. Yang pertama kata Allah, al-wafa'u bil ahdi. Wafa' yakni yang menyempurnakannya. Yang menyempurnakan perjanjiannya dengan Allah SWT. Yang dimaksudkan dengan perjanjian dengan Allah, apa sahaja yang datang dalilnya, sama ada secara sam'iyah atau aqliyah. Sama ada daripada nas Al-Quran ataupun akal yang Allah Ta'ala berikan untuk kita faham benda ni semua. Maka perjanjian dengan Allah, wafa' bil ahdi, jadi iman kepada Allah. Mengakui bahawa Allah yang mencipta dan mentadbir seluruh ciptaannya. Rububiyah semua. Maka ini wafa' bil ahdi. Dan Allah menyebut sifat kedua, adamu naqdil mitsaq wala yanqudunal mitsaq. Dia tidak pernah membebaskan dirinya daripada mana-mana iltizam, mana-mana perintah Allah, mana-mana janji Allah. Sama ada dalam ibadatnya, dalam muamalahnya, dalam semua perkara. Yang pertama, dia mengakui, iktiraf bahawa hak penciptaan ini mutlak bagi Allah, hak Tuhan itu ialah hak Allah SWT. Yang kedua, segala iltizam dia sebagai seorang hamba Allah, ditepati, dijaga dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kata Allah, sifat ulul albab, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal. Mereka yang senantiasa menjaga silaturahim. Mereka menghubungkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan mereka hubungkan. Ayat ini kata ulama, ialah menghubungkan segala hak-hak yang Allah tentukan daripada silaturahimnya dan daripada hak-hak kepada manusia. Hak jiran tetangga, hak keluarga, hak silaturahim, hak kalau di bisnes ada partner, hak partner dia. Maka ini orang yang menghubungkan, yang menyambung segala hak-hak yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya. Dan yang keempat, Allah sebut sifat mereka, ulul albab. Wa yakhshawna rabbahum. Mereka ini takut Tuhan. Al-khawfu minallah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran dan ayat yang lain.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya orang yang benar-benar takutkan Allah. Yang dimaksudkan takutkan Allah, yang takut dengan membesarkan Allah. Dan dengan ilmu yang berkait dengan Allah. Sehingga datang rasa kegerunan. Bukan takut macam kita takut hantu. Kita takut hantu dengan kejahilan. Kita takut Allah dengan ilmu. Kita takut hantu dengan kebencian. Kita takut Allah dengan kebesaran. Maknanya, takut kita Allah dengan membesarkannya. Satu. Takut kita dengan Allah dengan ilmu yang kita ada tentang hakikat Allah itu. Tentang zat Allah, sifat Allah. Manakala takut pula pada syaitan, takut pula pada benda lain Allah, dengan kebencian kita pada benda itu. Dan dengan kejahilan kita terhadap hakikat benda itu. Kita takut hantu. Kita tak tahu sangat tentang hantu tu. Hakikat hantu kita tak tahu. Maka takut kita dengan kejahilan. Akhirnya takut kita melampau-lampau. Hantu tu keluar sekejap je, kita demam seminggu. Hantu keluar 2 minit je. Tapi kita boleh demam seminggu. Hantu tu keluar tempat tu sekali je. Tempat itu diwartakan tempat berhantu seumur hidup. Ada hantu tu keluar sekali je. Tu pun tak sengaja keluar. Tempat itu diwartakan oleh orang kampung tempat berhantu. Kita pun tanya silsilah dia. Betul ke pakcik tempat berhantu? Ya, orang dulu tengok. Bila dulu? Dulu. Tahun 60-an dulu tengok. Orang sekarang tengok? Orang sekarang tak tengok. Orang dulu-dulu. Jadi tempat ini telah diwartakan turun-temurun tempat berhantu. Maka dipesang cucu-cicik tempat ini tempat keras. Kan bukankah begitu yang berlaku dalam masyarakat jahiliah kita? Walau kita jahil tentang hakikat hantu. Maka itu beza takut Allah dengan takut benda lain. Takut Allah, bila bertambah ilmu kita, makin takut kita. Baru betul takut. Dan takut kita dengan membesarkannya Allah. Menyebabkan kita bersegera buat ketaatan. Kita jauh daripada maksiat. Bahkan kita tidak takut dalam melaksanakan perintah Allah. Walaupun kita rugi. Kerana kita tahu ini perintah Allah. Kerana kerugian di sisi Allah jauh lebih dahsyat berbanding kerugian sementara di dunia. Maka ini takut. Umpama seorang kawan ajak kita main. Kita tak boleh, nanti mak saya tahu, mak saya marah. Sekejap je ni, seronok main ni. Tak boleh, mak saya tahu, mak saya rotan. Walaupun kita tahu main kawan tu ada untung dia, tapi kedahsyatan hukuman mak tu lah kita takut. Kalau tahu habis kita. Demikian seorang hamba bila takutkan Allah. Kadang-kadang benda tu nampak ada manfaat. Rasuah ada manfaat dia. Judi ada manfaat. Nampak manfaat seketika. Tapi dia hukuman Allah yang besar, kita takut lalu kita tinggalkan benda ni. Walaupun kita nampak sebahagian manfaat dia. Nampak rasuah ni dapat projek jutaan. Rasuah dapat benda ni. Tapi bila kita melihat azab yang disediakan, lalu kita rasa takut. Dan kita meninggalkan. Maka inilah takut. Beza takut Allah dengan takut yang lain. Dan sifat yang kelima. Al-khawfu minal azab. Takut pula azab Allah SWT. Tadi takut Allah. Ini takut azab Allah SWT pada hari ia dibangkitkan. Pada hari ia akan dihisap. Pada hari dibentangkan buku catatannya, buku amalannya. Pada hari yang akan dikira yang kecil ataupun yang jahat yang dilakukannya. Pada hari akan ditimbang kebaikannya dan kejahatannya. Dan pada hari dia akan melalui titian sirat yang akan menentukan apakah ke syurga perhentiannya atau tercebur ke dalam neraka sebagai hukumannya. Kemudian yang keenam, sifat ulul albab, kata Allah ialah sabar. Dia sabar dalam melaksanakan seluruh perintah Allah. Dia sabar dalam menghadapi segala ujian-ujian dalam melaksanakan perintah Allah. Wallazina sabaru btigha'a wajhillah. Orang-orang yang senantiasa sabar demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sebut sabar ni meliputi 3 perkara. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Semuanya kita sabar. Kita terima qada dan qadar itu sebagai suatu ketentuan yang baik di sisi Allah. Baik, dia akan berikan kita pahala. Dia akan berikan kita darjat. Dia akan berikan kepada kita keampunan. Ia lebih baik daripada apa yang kita harapkan benda itu berlaku atau tidak berlaku. Kemudian sifat mereka yang ketujuh, mendirikan solat. Ulul albab sentiasa menjaga solatnya. Menjaga kesempurnaan solatnya, rukunnya, syaratnya dan khusyuk hatinya dalam mengarah Allah Ta'ala. Dan yang ke-8, sifat ulul albab, al-infaq fi wujuhil khair. Senantiasa dia infak, membelanjakan, mensedekahkan hartanya pada jalan-jalan yang baik, sama ada kepada kaum kerabatnya, sedekah yang bersifat wajib, kepada isterinya, kepada anaknya, kepada kaum kerabatnya yang miskin, atau sedekah yang sunat, iaitu sedekah kepada seluruh fakir miskin,
orang-orang yang susah yang tiada hubungan dengan dia. Infak ni ada dua. Satu infak wajib. Kita tuan-tuan kalau kita infak pada isteri kita yang berupa nafkah, kita dapat pahala. Besar pahalanya. Dan ia juga sifat ulul albab. Maknanya kalau orang tu nampak zahir baik agama tapi dia abaikan nafkah anak bini dia, maka dia bukan ulul albab. Dia tak ada sifat ulul albab. Ulul albab infak dia jaga yang kedua, pertama infak wajib, yang kedua infak sunat. Infak wajib pada orang-orang yang wajib kepadanya beri nafkah. Siapa? Isteri, anak-anak dan kaum kerabatnya yang miskin. Kalau tak ada kaum kerabat lain yang boleh menolong dan membantu dia, tinggal dia je. Dia ada 10 adik-beradik. Ada 5 adik-beradik, 6 adik-beradik. Semua adik-beradik ni miskin. Semuanya pendapatannya lebih kurang. Tinggal dia yang berada dan dia kaya, maka wajib atasnya menanggung keperluan keluarga akarib dia atau kaum kerabat yang dekat. Ini juga kewajiban dalam memberi nafkah. Ataupun memberi nafkah yang sunat. Yang sunat pun dibuat, yang wajib pun dijaga. Maka inilah dia ulul albab. Dan yang ke-9 dan yang terakhir, mereka dalam menghadapi kejahatan manusia, dalam menghadapi kejahilan orang-orang jahil, mereka berlembut. Mereka bersabar. Dan mereka sentiasa mengungkapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan kepribadian dan akhlak mulia mereka. Waktu mereka berkonfrontasi dengan orang jahat, mereka tak keluar kalimah orang jahat macam orang jahat tu guna. Kalau orang jahat tu fitnah, mereka tak balas dengan fitnah. Kalau orang jahat tu maki, mereka tak balas dengan maki. Kalau orang jahat tu mencarut, mereka tak balas dengan mencarut. Mereka gantikan dengan zikir. Mereka gantikan dengan istighfar. Mereka gantikan dengan ingatan pada Allah. Kalau orang tu fitnah, maka mereka tak akan fitnah musuh kerana musuh fitnah dia. Kita tuan-tuan dalam lawan musuh. Kalau musuh ni fitnah kita macam-macam dalam apa yang kita tak buat, maka jangan kita balas balik fitnah dia dengan fitnah juga. Maka kita tidak akan menyelesaikan masalah kita. Kita di situlah nak tunjuk kepribadian kita yang berbeza dengan mereka. Tuan-tuan, kebenaran itu dapat dilihat kepribadian mana yang lebih indah waktu berkonfrontasi. Maka kita tahu kebenaran. Dia ada dua orang berbalah. Siapa yang lebih baik akhlaknya, maka kebenaran bersama dengan dia. Siapa yang boleh mampu bersabar, maka dia ni orang ahlu haq. Kita tengok bila orang konfrontasi ataupun orang tu bergaduh berbalah, yang ni lebih-lebih dengan maki, dengan fitnah, dengan sekian lebih-lebih pula. Memburuk-burukkan, yang ni tenang. Maka kita tahu kebenaran bersama orang yang tenang. Sebab bila orang marah, dia akan tambah-tambah. Benda kurang sikit, ditambah jadi banyak. Maka dia cuba cari penyokong-penyokong dia. Panggil semua untuk cerita keburukan orang ni. Berusaha dia sungguh-sungguh. Biar orang percaya orang ni teruk. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kan dia berada dalam kebatilan. Orang yang berada dalam kebatilan perlukan sokongan. Orang yang berada dalam kebenaran, dia tak perlukan sokongan. Kerana kebenaran itu sudah kuat. Dia tak perlu nak kempen orang ni, nak beritahu orang ni, nak telefon orang tu, nak telefon orang ni. Hanya nak beritahu dia betul. Tak perlu. Dibiarkan dia berlalu. Tapi orang yang memang dalam kebatilan, dia akan cuba kumpulkan orang untuk beritahu dia ni terfitnah dan sebagainya. Dan mereka fitnah yang baru. Itu sifat mereka. Sebab itu daripada diriwayatkan dari Abu Dzar tentang bagaimana sifat orang Islam. Sama ada kita berhadapan dengan kejahatan yang dilemparkan pada kita, ataupun kita sendiri yang buat jahat. Dan dua keadaan kita akan mengikutinya dengan kebaikan. Sama ada kita dengan orang tu buat benda-benda buruk, kita tetap buat baik. Satu. Yang kedua, kita sendiri, bila mana kita buat satu kekurangan, kejahatan, kita cepat-cepat bilas balik dengan kebaikan. Kata Abu Dzar, "Iza amilta sayyi'atan fa'mal bi jambiha hasanatan tamhuha." Wa fi riwayat Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi an Abi Dzar wa atbi'i sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bila kamu buat satu kejahatan, lakukan di sebelahnya itu kebaikan, dia akan memadamkannya. Ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, dia akan menghilangkannya. Dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mana kalau orang ulul albab ni tuan-tuan sekalian, macam mana pun orang memandang sinis dia tetap tenang. Ini ulul albab. Kemudian kata Allah, lepas menyebut 9 sifat. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka itu mendapat sebaik-baik tempat tinggal dan negeri. Jannatu adnin, syurga adnin. Yadkhulunaha, mereka akan masuk. Wa man salaha min abaihim, dan bersama dengan mereka ayah mereka, isteri-isteri mereka, zuriat keturunan mereka. Ayat ini menjelaskan seorang yang baik, seorang yang beramal soleh, maka dengan kesalehannya dia boleh menarik isterinya, dia boleh menarik ayahnya,
ibunya, anak-anaknya bersama dalam syurga dalam satu darjat. Katakan, isterinya amalannya tak banyak. Isterinya tak banyak amalan. Mak ayah dia pun tak banyak amalan. Dia ni yang paling banyak amalan. Dia yang ada sifat-sifat yang kita sebut. Nanti bila dia masuk syurga, dia akan tarik semua orang ni untuk berada dengan dia. Dia akan tanya, mana isteri saya? Ya Allah, mana isteri aku? Ya Allah, mana ayahku? Mana ibu aku? Ya Allah, mana anak-anakku? Maka dikatakan, mereka amalannya dunaka, bawah pada kamu. Lalu kata orang soleh ni, ya Allah, boleh tak aku berikan amalanku supaya dia sama dengan aku? Maka Allah izinkan. Ini syafaat. Antara syafaat ialah meletakkan seorang itu satu level dengan dia. Syafaat ni dia ada 7 jenis syafaat. Antara syafaat tadi yang kita akan bahaskan ni 7 jenis syafaat. Antara ialah syafaat mengeluarkan orang dari neraka. Ini maklum. Yang seterusnya ialah menjadikan seorang yang berada pada syurga bawah berada bersama dalam tingkat syurga yang tertinggi. Jadi kalaulah suami dia syurga atas sekali. Sebab itu isteri ni jangan halang suami buat baik. Dan sama juga suami jangan halang isteri buat baik. Mungkin isteri dia pula yang buat amalan banyak. Dia kurang. Maka kebaikan isteri juga akan tarik suaminya sekali. Demikian mak ayah. Supaya tuan-tuan kita, baik suami, baik isteri, baik mak ayah, baik anak-anak, jangan menghalang kebaikan orang dekat dengan kita. Bahkan kita dorong. Kita tak mampu qiyamul lail. Bini kita boleh qiyamul lail. Biar dia qiyam. Kita tolong gerak dia qiyam. Kita sambung tidur. Kalau sekiranya suami pula jenis qiyam, isteri tolong gerak suami. Isteri boleh sambung tidur. Misalnya, ayah pula gerak anak, pergi sembahyang subuh tu. Pergi ke masjid. Ayah mungkin tak pergi. Jangan dihalang. Dengan ini bila seorang dapat martabat itu, dia akan tarik sama. Anak-anak kita nak hafal Quran, anak-anak kita nak belajar agama, semangat. Beri laluan pada dia. Beri semangat pada dia. Nanti bila sampai satu darjat, dia akan tarik kita sekali. Ini dimaksudkan dengan ayat. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dia akan masuk syurga adni dan menarik bersamanya ayah-ayahnya, isteri-isterinya, zuriat-zuriatnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan selepas mereka kekal dalam syurga, duduk dalam syurga, maka malaikat kunjungi mereka. Malaikat buat kunjungan hormat, kunjungan tahiyyah, kunjungan memuliakan. Malaikat akan masuk di pintu-pintu yang pelbagai. Menunjukkan syurga ni banyak pintu. Malaikat masuk setiap pintu sambil mengucapkan tahniah. Dan ucapan tahniah malaikat ialah Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu dulu. Sabar kamu buat taat. Sabar kamu tinggal maksiat. Sabar kamu dalam bernafkah. Sabar kamu dalam mujahadah. Sabar kamu dalam semua perintah Allah Ta'ala. Dan inilah dia pahala sabar kamu. Fani'ma uqbad dar. Dan ia sebaik-baik kesudahan. Negeri kesudahan yang terbaik untuk kamu. Dalam ayat ini setengah ulama kata menunjukkan bahawa malaikat lebih mulia daripada manusia kerana malaikat bebas masuk syurga mengunjungi ahli syurga. Malaikat ni boleh masuk mana-mana pintu bertemu ahli syurga untuk ucapkan tahniah. Mereka boleh masuk. Ya, ahli syurga tak izin pun mereka boleh masuk. Walaupun taklah timbul tak izin tu. Maksudnya nak beritahu bagaimana bebas keluar malaikat masuk dalam syurga untuk menunjukkan kemuliaan malaikat ini pada sebahagian pandangan ulama. Namun jumhur ulama menyatakan manusia secara umumnya lebih mulia daripada malaikat. Dengan darjat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.